sebab apa, keadaan tidak mengizinkan, contoh kan. Anyway, kita sama-sama berdoa lah supaya kita dapat menghabiskan semester ni dengan kata apa, dengan sihat sejahtera, ceria dan penuh ilmu di dada kata orang, insyaAllah kan. So hari ni just kelas introduction. Saya dimaklumkan saya akan mengajar kelas, bukan kelas, section 1, 2, 3 dan 4, betul. Hari ni apa nama tu, section pagi ni section 3 dan 4 kan, betul? Dan betul. Okey, betul. Petang nanti 2 hingga 4, section 1 dan 2. Yeah. So since saya tak berhasrat untuk nak combine dua-dua ni, tetapi hari ini just nak introduction, nak menerangkan sedikit tentang electrical power system, dan kelas pun saya mulakan 8.30 kan. Just orang kata apa, nak bersuai kenai kan, contoh kan. Contohlah ya. Apa nama, jadi tu yang saya invite grup yang petang masuk pagi. Tapi memang yang grup 1, 2 tu yang hari ni punya schedule memang tak ada ya kelas pukul 8 hingga 10. Anyone? Tak ada pun. Memang tak ada ya? You all hari Ahad start kelas pukul apa? Yang section 1, 2. Tak ada kelas langsung? Pukul 2 hingga 4 pun. Kelas saya je yang hari tu, untuk hari Ahad ni. Ya, Ya. sebab pagi tu lab. Untuk sesi 1 start pukul 10 Group A. Sesi 1 start pukul 10 pagi. Ada? Group A start pukul 10 pagi. Oh. Okey. Tak apa, sekejap ya. Sekejap, saya ambil masa sikit. Okey, sebagai pembuka bicara lah kata orang kan. You all mesti sebelum register subjek electrical machine lah pula, terbabas, tersasul pula. Sebelum register electrical power system ni, mesti dah tahu kan, dalam kursus ni sebenarnya nak belajar tentang apa. Contoh, what do you expect from this khusus lah, macam tu, macam kan. Macam mana? Apa, anyone? Saya insyaAllah kita ke arah kelas fizikal. Itu macam ya. Jadi kita dapat, rasanya dapat kelas yang besar rasanya ya. Jadi boleh masuk dalam, kalau katalah kelas tu 100, kita boleh muat 50 orang. Satu section lah, satu group lah. Okey, satu grup ada 60 tengoklah macam mana sebab saya tak minat lah belajar ni online nampak sebab apa, macam biasalah sesiapa yang ada kelas power, kelas mesin dengan saya hari tu, seksa juga kan nak mengajar kelas calculation untuk secara atas talian ni. Tapi tak apa, kalau tak boleh juga kita cuba sebab makmal you all memang fizikal lah. Makmal fizikal kan. Sebab kelas untuk yang DAE 32 403 tak silap saya. Puan ni nampak sangat tak prepare untuk kelas. Tak ada. Saya nak tengok you all yang punya preparation nak masuk kelas saya pagi lah tu. Pagi. Belum sempat sarapan. Contoh kan. You all boleh lah semua yang tak ada on camera ni kan. Sambil-sambil tu mengunyah, mutekan suara, contohlah kan. Saya suka buat tomahan. Pada yang baru berkenalan dengan saya Puan Ziana Cik Ros yang akan mengajar section group A dan B sepanjang semester ni insyaAllah. Dan sekiranya you all tak boleh dengan saya, ada seorang lagi Dr. Zainab. Dr. Zainab apa yang nama dia? Ayah dia. Dr. Zainab yang merupakan penyelaras subjek ni lah.
saya tak boleh jadi penyelaras. Contohlah kan. Jadi kelas saya Ahad, semata-mata Ahad, pagi 2 jam, petang 2 jam. Itu macam. Lepas tu kelas saya hari Khamis, bukan kelas lah, projek tahun akhir yang part 2 punya hari Khamis. Yang lain tu kalau dari segi akademik saya percuma. Itu macam ya. Free lah contoh kan. Tetapi saya banyak terlibat dengan pengurusan lah ya. So sekiranya saya ubah-ubah jadual kelas kita, saya mohon maaf lah ya. Janji kita ada kelas, betul ya. Jadi kadang-kadang ni dia orang kan kira kita ada kelas ke tak ada kelas kan, dia orang panggil meeting lah bagai, contoh lah pergi kursus lah bagai kan. Jadi terpaksalah kita ganti waktu yang lain, jangan merungut pula. Contoh kan. Okey, soalan saya tadi belum ada yang jawab ni. Anyone? Dalam 80, dah 93 dah contoh lah lebih kurang. Takkan seorang pun tak boleh jawab. Apa yang awak expect from this kursus? Anyone? Tak ada yang kelas mesin dengan saya hari tu Ada? Macam tanya jawab sendiri je ni. You all tak boleh on kamera ke? Dah duduk kat college kan? Laju sangat internet ni kan? Tu sebab saya tak suka online ni abang. Apa ni, tanya jawab sendiri. Boleh tu? Okey, sekejap ya. Saya buka sesuatu sekejap. Tak ada yang jawab ke ni? Tak ada, end of the class lah. Tunggulah sampai you all boleh jawab, baru saya mengajar. Saya buat saya. Okey. Ambil kelas mana? Saya kelas 1. Hari tu dapat apa? A ke B? Kalau dulu A, kali ni kena bagi B lah. Jangan macam tu buat. Dah final time. Okey, silakan. Rasanya, saya bukan nak kata salah ataupun benar kan. Apa nama tu, saya nak tahu apa yang you all nak belajar nak belajar dekat power system ni. Selamat pagi semua. Assalamualaikum puan. Bagi saya untuk power system, untuk SEM ni saya berpendapat bahawa untuk SEM kali ni kita nak belajar berkaitan dengan advance lah power system, berkaitan dengan mungkin kita dah main dengan machinery ataupun calculation yang lebih besar regarding to power supply yang lebih besar lah. Mungkin dulu kita main dengan electrical part, tapi mungkin in power system kita belajar on calculation yang melibatkan electrical yang besar lah, macam kilang ke, macam power supply yang ke kilang lah, macam kilang-kilang besar. Macam tu lah pendapat saya. Saya nak belajar on macam mana supply power ke kilang-kilang besar yang melibatkan massive electrical power transfer lah, generation, thermal power plant, nuclear power plant, lebih kurang macam tu lah. Itu pendapat saya lah. Okey, ada nak tambah pendapat Amir? Yang Amir cerita tu memang betul, tetapi itu degree level. Faham tak? Jadi kalau yang Amir cerita tu you all rasa macam amboi seramnya subjek ni kan, contoh bolehkah aku lulus ke, contoh yang itu degree level. Itu macam yang kita akan belajar untuk diploma. Terima kasih Amir. Yang kita akan belajar untuk diploma ni mostly apa yang Amir cakap, tetapi kita akan belajar yang basic saja, yang asas saja, sebagai introduction to electrical power system. Saya minta maaf, saya tak boleh nak share screen sebab saya tak tahu apa masalah saya punya laptop ni, memang nak kena buang lah. Saya punya sendiri dah masuk bengkel, dah ICU, dah kena format balik dan saya memang kosong data dalam tu. Ni sedih. Saya punya kerja sebagai TD HEPA pun dalam tu semua kan. Tak sempat nak buat dalam OneDrive. Memang saya rasa macam dah terduduk lah saya ni.
Itu sebab masa pendaftaran saya banyak duduk kat blok kan. Jadi mana yang degil-degil tu saya marah tu lepaskan marah. Contohlah tak sampai. Saya tahu memang daripada semester lepas memang tak sampai apa yang saya nak cakap dekat you all kan. Tak apa. Yang saya ada share dalam group A dan B adalah lesson plan lesson plan. Semua nampak saya tak boleh saya tak boleh nak tembak. Minta maaf sangat. Saya tak tahu masalah. Ada Okey, yang atas saya nak cerita tentang lesson plan ni. Sebelum you all buat keputusan untuk insert delete minggu sampai minggu 3 ataupun nak tukar section. Jadi saya minta maaf saya tak dapat nak tembak. You all boleh refer yang saya share tu boleh kita go through lesson plan tu melalui you all punya group WhatsApp lah boleh. Saya minta maaf sangat tak tahu masalah ni. Boleh madam. Boleh, madam. Alright. Sekejap saya nak offkan kamera. Saya punya big boss ni lalu lalang. Kesian dia. Alright, yang pertama awak tengok tajuknya betul 32403. Everybody kena buka lesson plan tu. Saya nak go through melalui WhatsApp je. Saya tak boleh nak tembak. Nampak semua? Semua ada Semua dah buka? Dah madam. Dah sir. Dah madam. Baik. Sekarang kita ada, tadi ada 93, sekarang tinggal 91. Yang lain tu salah kelas ke? Dah terkeluar tu. Alright, untuk electrical power system, kita tahu dia merupakan subjek yang ke-32 dalam kita punya, kita punya pusat pengajian diploma lah. Dan 3 jam kredit. Course classification major. Maknanya ni satu subjek yang dulu ada pilihan Dulu ada kita bahagikan student ni 50-50. Siapa nak ambil power, siapa nak ambil, tak silap saya communication. Tapi ni dah baru jadi dia bebas dia pilih. Jadi kalau tidak, kalau saya ada 4 section tu saya ada 100. Kalau satu cohort you all tu ada dalam 100, 50 ambil power, 50 lagi ambil com. Contoh sekarang ni dia bebas Dia untung lah untung pada you all dan mungkin tidak berapa untung lah bagi pensyarah yang mengajar tu. Itu tomahan awak kena bezakan yang mana penyataan dan mana tomahan Jadi untuk sinopsis ni, this course introduce the concept. Jadi bila sebut konsep ni, awak kena dalam minda kita kena faham, kita kena tahu tentang konsep electrical power system tu. Jadi bila nak tahu konsep ni, kita dah tahulah mesti kita belajar tentang teori-teori yang kita perlu tahu tentang electrical power system. Contohnya mungkin kita kena tahu tentang transmission line. Tentang transformer, tentang komponen-komponen yang ada dekat bahagian generation, bahagian transmission dan bahagian kita yang terima distribution. Itu komponen-komponen dia. Dan at the end, sebelum you all wrap up untuk khusus ni, you all kena belajar fault analysis. Contoh macam fault F-A-U-L-T, fault, kesalahan. Apa kesalahan tu bahasa Kamus Dewan. Fault ni macam trip, tiba-tiba bila fault berlaku ni, tiba-tiba current kiloampere berlaku dekat kita punya sistem. Mana boleh kan? Mau rentung kita contohlah Jadi the topic covered pertama, an introduction to basic electrical power system. Basic je macam Amir cakap tadi, dah atas sikit daripada basic. To degree. So moral of story-nya, nanti you all buat degree electrical power. Contohlah. Kita akan belajar juga tentang electrical energy generation. Sebab dalam transmission line ni, ini just kita sembang-sembang je dulu nanti saya akan masuk kuliah. Saya akan masuk kuliah macam biasalah. Saya punya nota tangan lah, bukan nota kaki Nota tangan saya, nanti saya explain. Ini just nak dapat you punya overview tentang what is electrical power system is all about. Okay, anak-anak. Kita akan belajar dah tentu-tentulah yang generate
generate power tu. Jadi dekat generation tu kita kena belajar apakah jenis generation tools ataupun generation yang kita perlu, yang ada untuk kita dapatkan, untuk kita generatekan energy tu, electrical energy tu. You all mesti tahu tentang hydro. Ramailah student nak FYP nak buat hydro. Kemudian solar. Solar lah solar kan. Kemudian kita apa lagi? Nuklear yang macam yang you all mention tadi. Kemudian apa lagi? Itu generation. Apakah raw materials ataupun yang kita gunakan untuk generate the power? Dan berapa yang sepatutnya kita generate? Dan apakah tools ataupun equipments of power system yang berada di zone generation punya. Itu macam maknanya you akan tahu konsep dia generate, jenis generation dia, power generation, dan apakah equipment. Tak nampak. Saya suka. Apakah equipment yang ada dekat generation punya zone. Bayangkan ni generate ni, awak ada arang batu. Itu yang jenis yang apa orang kata, yang arang batu ada, nuklear ada, hydro, solar, lagi macam-macam. Nanti kita akan sembang. Tetapi kita akan sembang the basic concept je InsyaAllah. Kemudian lepas kita tahu generation, dia dah generate. Dia nak sampai kepada kita ni macam mana? Dia nak sampaikan kepada kita ni how much? Bagaimana? Kita akan lalu satu zone yang kedua, zone transmission line. Dia nak transmit dia nak transmit the electrical power tu. Dia nak transmit guna apa? Contoh kita ada overhead kan, transmission line tu, overhead. Dan kita ada overhead tu, kita ada yang for long distance. Akan for medium punya distance. Long distance tu berapa, how much kilowatt yang terhasil. Kan? Saya tak boleh tengoklah profil Amir ni. Saya nampak Amir kan, sebab apa? Dia punya profil dia senyum aja. Saya ingatkan hidup. Dia gambar dia senyum kan. Saya buat serius pun dia senyum. Tak sampai, tak apa. Okey, tak apa. Kalau saksikan belakang-belakang ni saya punya office bekerja di rumah bekerja dari rumah. Okey, tadi pun cerita pasal ni, lepas tu cerita pasal bilik pula, pasal senyuman pula kan. Maksudnya, moral of the story-nya, jangan tension-tension. 3 jam kredit je. Contoh kan saya, okey, cantik, memang cantik. Okey, kita 3 jam kredit. Lepas tu nanti kita sembang ke bawah tu Alright. So, bahagian generation dah dapat dah gambaran dia. Generation. Siapa yang tak kenal saya ni lah, ni saya. Puan Ziana Cik Ros. Okey. Kemudian kita dah belajar transmission. Dekat transmission tu, kita akan buat satu calculation. Di situ dah mula calculation kita. Untuk long distance, bagaimana kita nak kira? Untuk short, medium, macam mana? Kita akan belajar. Dah mula dah calculation. Basic lepas tu kita ada underground. Undergroundnya. Kita ada underground. Saya buat underground ni, tangan saya semua bawah meja. Ingatkan you all nampak kan? Sorry. Itulah saya punya body language. Kita ada overhead. Dan kita ada underground. Itu jenisnya. Dan kalau perhatikan, kalau jalan-jalan kau tengok transmission line tu, yang overhead tu, apa barang kat situ ada? Apa barang? Kau tengok macam ada bola situ contoh. Apa guna tu? Contoh. Dan bagaimana dia nak letak tower tu? Macam mana dia punya kiraan untuk letak tower tu? Tower, menara, menara tu. Kan? Dan antara 3 line transmission tu, berapa dia punya distance? Distance dia. Nak ni kan? Distance untuk antara konduktor tu. Dan apa yang dekat tower tu ada? Itu kita kena tahu. Itu macam Alright, kemudian kita dah transmit dan berapa banyak yang kita terima? Kita nak terima berapa? Contoh, sebelum bila transmission ni dia ada transformer. Daripada generation, contoh
kita pakai kita pakai transformer untuk step up. Ya, kita nak build step up kan. Lepas tu sekian-sekian kilovolt dia akan transmit dekat transmission line, overhead kata. Lepas tu nak sampai ke kita ni, nak sampai ke consumer, distribution part, distribute. Dia distribute dulu. Dia distribute dulu, sorry. Dia distribute. Daripada generation, tak nampak. Daripada generation, kemudian dia lalu kabel-kabel tu untuk transmission. Kemudian dia fikir, aku nak hantar ke mana ya? Orang ni nak minta berapa volt dia, orang ni nak minta berapa volt dia. Itu bahagian distribution. Distribution ni termasuk industrial, kilang-kilang, bangunan-bangunan. Kan? Kita bukan dalam tu kilang ataupun bangunan takkan nak sikit je volt dia kan. Dia pilih, dia nak pilih ni. Okey, kilang ni nak pakai banyak ni. Dia nak distribute macam ni. Jadi dia akan pakai lagi banyak transformer situ lah. Daripada up tadi, down. Nak ke berapa? Contoh. Dan dia kata kita ni macam kita ni dekat residential tempat, bukan residential college ya. Kita bahagian apa nama panggil? Inilah. Kita punya tempat tinggal ni panggil apa residential lah kan, macam itulah kita pakai. Berapa banyak yang kita boleh terima? Kilang banyak ni. Kemudian ada satu bangunan ni nak banyak ni. Tapi domestik kita punya ni, kita domestik. Itu macam kan. Kita nak pakai berapa? Itu yang jadi 240 semua bagai tu, dia step down lagi untuk kita terima berapa. Itu macam. Jadi transformer banyak terlibat. Bila dah ada distribute, dia dah pilih aku nak bagi A berapa. Ada itu dah bahagian distribution. Jadi bila dia kata dia nak bagi dekat domestik, contohlah 415, 240 tu semua kan, dia akan bagi kat kita. Bila kita terima tu adalah kita ni sebagai load, beban. Nampak? Ada 4 komponen utama. Saya kata saya tak nak masuk kuliah. Tersasur, terbawa-bawa kan. Ada 4 komponen utama. Sekejap ya, anak saya nak balik UIA. Sekejap je. Sekejap je. Sorry ya. Biasalah anak saya nak balik UIA. Bukan UIA sebelah ni Kalau sebelah ni merangkak je lah pergi. Okey, ya. 4. Salah. Dah terbiasa ambil gambar macam ni 4 komponen utama dalam kita punya electrical power system. Kat mana calculation yang paling banyak? Contoh, bahagian load. Bahagian load. Itu macam kan. Itu bermaksud story-nya dekat kita punya generation, basically-nya theoretical aja. Theoretical. Kemudian kita punya transmission, theoretical lagi, tapi ada macam 80-20 macam itulah. Bila masuk distribution, theoretical. Tapi bila masuk load tu, yang theoretical tu semua 2 jam kredit pula, 2 jam, 4 jam. Tapi yang bahagian load tu diallocatkan 10 jam untuk saya completekan chapter tu saja.
chapter itu saja. Nampak? Itu macam kan? Ada nak insert delete? Hidup kan? You all hidup ni kan? Maksud saya ada kan bersama saya? Ada pun. Ada. Madam. Ada medium. Di sini ada. Saya bagi yang seram-seram tu kan. Saya bagi yang seram-seram dan saya tunjuk garang lah supaya awak boleh ubah pada lecturer lain. Konon kan. Contohlah. Yelah saya tak ada doktor kan. Kan contohlah kan. Lepas tu dah tua sikit kan contoh kan. Dah tua sikit. Dah berumur, dah berusia kan. Yang seorang lagi muda belia. Doktor pula. Contohlah So ini je saya punya commercial break. Saya tahu ini tak lawak bagi awak. Tak apalah. Yang penting Amir senyum. Kan? Amir senyum walaupun gambar saja. Okay? So dalam fikiran awak dah ada dah. Itu electrical power system ni. So basically untuk semua tu, yang 4 komponen tu, 4 basic. Biasa soalan pertama untuk final exam. For chapter 1. Itu yang saya akan tanya. What are the basic component of electrical power system? Saya dah bagi dah tips. Tak payah minta dah. Tetapi bukan kata list saja. No. Elaborate lah, sembang sikit. Okay. Yang menunjukkan awak faham konsep of electrical power system. Setuju ya anak-anak? So, saya dah bagi gambaran. Itu kat mana sebenarnya kat ni? Dekat kita punya ni, sinopsis ke? Okey lah. So, dekat load tu, load. Kita akan belajar tentang fault. Jadi distribution electrical energy, saya dah cakap tadi. Distribution ni dia akan tengok kat mana dia nak hantar. Berapa banyak dia nak hantar. Okey, bila dia dah terima, dia hantar kat kita, kita terima how much. Dan bila kita terima how much tu, kita mesti ada mengalami satu masalah trip. Bukan rombongan trip. Bila trip tu, itu yang berlaku fault tu. Dan kita kena tahu apakah komponen ataupun alat yang boleh minimizekan fault tu. Dia macam. Nampak? Susah tak? Nampak gaya macam seram tak subjek ni? Student saya banyak skor tau. Yang long time ago lah kan. Contohlah. Dia tak susah sebenarnya. Tambah-tambah teori. Teori kalau seram gitu kan. Kata istilah budak-budak sekarang ada brand. Tak, saya bagi seram-seram supaya you all boleh fikir. Aku nak extend lah diploma ni, tunggu power system ni dijumutkan, tak payah bajet belajar lagi. Contohlah. Seronok belajar. Sebab benda ni kita hadapi selalu. Kita harian kita. Macam you all belajar teori Lita. Benda tu dah nampak-nampak. You all dah dapat A kan, saya tahu. Teori Lita tu nampak-nampak gayanya teori. Jadi bila sebut teori tu, yang kita nak belajar ni adalah the flow current dekat teori Lita. Jadi current tu, kita kena bayangkan bagaimana current tu flow daripada dia punya supply sampai dekat dia punya load. Dan daripada supply ke load tu, macam-macam you all kena kira bila diberi rintangan ataupun galangan yang sedemikian. Lepas tu bukan satu je solution dia. Kan? Dia ada banyak. Ada tak silap saya 6 ke 7 ke cara awak nak selesaikan. Nak dapatkan apa yang berlaku dekat load tu. Contoh saya paling saya ingat maximum power transfer tu. Lepas tu awak ada Norton. Ada mesh. Kan lagi kan? Tu kira lah macam mana. Dan saya yakin bekalan-bekalan dekat teori Lita tu yang you all dah dapat A. Paling-paling tinggi pun A+. Paling-paling nak jatuh pun A-. Alhamdulillah lah. Maknanya you all dah prepare dah untuk belajar untuk power ni. Okay. Power dengan mesin, dia pakailah semua benda-benda ni. Sebab dia punya formula tak susah. Tak susah formula. Dia tak ada complicated. Macam awak belajar kalau belajar mathematics tu, yang kamiran, integration, differentiation kan, pembedaan tu. Lepas tu you all belajar statistik kan. Ini macam mesin lagi tu, Ohm's law je. Lepas tu KVL, KCL. Dah, that's it. Sama juga dengan power ni. Formula sikit-sikit saja. Tapi konsep tu awak kena faham.
Itu macam Okey. Itu baru sinopsis tu. Ada berapa pages ni? Boleh? So, kenapa nama saya kat atas sekali contohlah So, kita ada tiga dara pingitan yang akan mengajar subjek ni. Tiga dara pingitan lagi. So, yang nombor 2 dengan nombor 3 tu baru melapor diri. Yang nombor 2 tu memang baru sangat-sangat melapor diri di UTHM. Dan yang Dr. Zainab, ini TS Technologies Nur Azliza ni dia mendaftar lapor diri lah dekat UTHM. Dan Dr. Zainal ni dia doktor ni dia dulu staff kita, dia sambung belajar lah untuk buat PhD dan dia dah grad, dia dapat doktor dan merupakan penyelaras lah untuk subjek ni. Dan duka cita dimaklumkan, saya dengan Dr. Zainab ni yang akan mengajar kelas teori you all. Dan teknologis Nur Azliza ni dia akan jaga you all punya lab. Sama juga dengan Dr. Zainab ni, dia akan mengajar teori dan dia akan ambil lab sekali. Saya je otai ambil teori saja. Contohlah Tapi memang saya akan ambil teori saja. Mengenangkan beban kerja saya yang lain, jadi saya tidak dapatlah untuk menjaga nak supervise untuk lab dan mana-mana yang projek FYP dengan saya, tak silap saya ada 3 grup tak silap, jadi saya terpaksa sedekahkan grup saya kepada lecturer yang lain. Saya tak boleh ambil sampai 3, nanti saya tak jadi orang. Banyak benda saya kena fikir, jadi saya tak jadi orang. Contohlah sebab saya pegang pengurusan, insyaAllah by Julai saya tak nak lagi lah pegang pengurusan. Contohlah jadi saya tempoh lantikan saya sebagai Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar ni untuk tahun kedua ni sehingga Julai. Dan harapan saya tidak disambung lah. Jadi saya nak rehat, nak fokus pada kuliah. Saya tak best ngajar sikit. Itu macam contoh. Okey, itu masalah saya, bukan masalah you all. Okey, apa lagi? Prerequisite tak ada, maknanya sesiapa nak ambil power ni, contohlah dia tak perlu nak lulus mana-mana satu. Contoh dia tak perlu nak lulus mesin baru boleh ambil power, tak semestinya So, ini dia punya CLO, maksudnya dia punya course learning outcome. Maksudnya apa yang kita nak terapkan dalam you all kena remind saya, kadang-kadang saya ni bercakap tak kira sampai 4 jam puan-puan lagi 15 minit pun nak tamat okey, sebab ada yang kelas pukul 10 alright. Yang pertama CLO 1 dia relates the fundamental concept. Maksudnya kalau fundamental ni, asas ni awak tak kuat dia susah sikit sebab calculation ataupun knowledge yang chapter 1 and 2 and 3 chapter 1 and 2 tambah-tambah chapter 2 tu yang jenis calculation sepenuhnya tu akan digunakan sampai awak buat fault analysis. Dia akan pakai. Fikri pun senyum dengan saya. Bagus lah. Alhamdulillah. Saya commercial break banyak. So you all abaikan background kat belakang ni abaikan. Itu macam. Alright. Kemudian dia kata fundamental concept of system generation, transmission, distribution. Dia tak masukkan load dalam ni. Patutnya ada load of electrical power by applying the formulae. Saya tak tahu pasal ejanya macam ni ke. Formulas in calculating the quantity of electricity in 3-phase circuit. Kita akan belajar single and 3-phase. You ada belajar kan 3-phase, star delta, apa beza dia? Mesin. Dah lulus semua. Saya tengok tak ada yang mengulang. Walau bukan dengan saya pun. Awesome je dia punya result. 3-phase dan kita akan belajar tentang load kita. Resistive load, inductive load and capacitive load. Do you remember that? Itu macam. Saya minum kejap minum air kejap. Ni saya punya kopi O. Tak ada gula semua bagai-bagai. Untuk antioksidan. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Alhamdulillah.
Dah minum 2-3 teguk boleh sampai pukul 11. Okey. Alhamdulillah. Kemudian ingat yang you all kena tahu dia punya phase diagram tu. Alamak, you all punya power factor correction. Itu kena tahu apa itu power factor. Bagaimana nak reduce, nak minimize the power factor correction. Kita tambahkan apa dalam kita punya sistem. Lagi seram kan? Makin seram kan? Jadi you all kena belajar tentang capacitor bank. Apa tu? Ingatkan ada Umar Amalat punya bank aja. Dia capacitor bank. Kan? Capacitor tugasnya kan simpan. Kan? Simpan charge semua kan? Jadi kita kena tahu Kapasitor ni apa dia punya unit? You all jangan confuse dengan Faraday dengan Henry Ingat tu, saya lontarkan aja. Mana? Sekarang ada 92. Ada yang on off ni. Masuk kelas jangan tak masuk kelas. Ni knowledge. Kalau tertidur pun kata orang at least bila terjaga tu, puan cakap ni, okey. Contohlah Alright, kemudian kita akan belajar tentang relates CLO2 ni, relates electrical power system components using a common one line diagram. Apakah ini one line diagram? Diagram satu line aja ni. Kata kalau dua line kita tahulah kan, dua line. Ini satu line je. One line diagram. Ini macam kan, bila one line diagram ni yang akan mengambil masa 10 hours. Maknanya 10 hours 1 jam, satu minggu 2 jam kan. 5 minggu punya input. Jangan miss kelas tu. Tolong saya minta jangan miss untuk one line diagram. Sebab dia akan diguna pakai untuk fault analysis dan untuk bila you all buat degree nanti, yang itulah yang akan ditanya. Ya anak-anak, dalam power system memang kita akan belajar dua benda penting ni per unit system dengan one line diagram. Apakah itu? Tunggu. Tengok. Apa C3, P3 ni, A2 ni puan contoh. You ada tahu kan C ni kognitif. Kognitif ni. Maknanya pemahaman kita konsep. Contoh. Ini bukan marah dan ni dalam kita punya kepala ni. Contoh, kalau rambut you all panjang, kita dah ada kedai barber. Barber shop kat bawah kan? Dekat mana A5? Ya ke? Student you all juga yang kawan-kawan you all juga yang mengunting. Tak apa. Kemudian P, psikomotor kita. Maknanya kita punya psikomotor ni kita nak tahu kita punya, yang ini banyak dalam lab Jadi kita punya hands on. P tu psikomotor. Maknanya kita punya kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Contoh. A tu attitude je. Maksudnya effective. Effective ni kita nilai discuss the existing technology and concept used to determine the standard rating of electrical power system equipment. Ini kita akan buat dalam group. Contoh. Maksudnya kita kena tahulah, kita asyik belajar power je, kita tak tahu akta dia. Kan contohnya kan. Kita tak tahu bila kita dibagi satu-satu isu ataupun satu-satu problem, macam mana nak selesaikan. Effective. Maknanya di situ ada teamwork, com skill, semualah. Kita nilai CPA. Bukannya CGPA you all ataupun CPA tu. CPA. Cognitive, psychomotor dan effective. Biasanya yang kognitif, psikomotor yang paling tinggi kita bagi nilai dia. Okey. Awak tak tahu lah apa LOD, load on man ke apa, tak payah. Bukan astro on Okey, ada soalan tak? Banyak lagi. Mau page 1, apa puan ni? Ada banyak tak? Ada banyak. Ada soalan tak anak-anak buat masa ni? Okey, diam tanda setuju. Okey, bagus. Tapi dalam kelas saya, please, diam tu tanda tak faham. Jangan diam. Tapi jangan banyak sangat cakap sampai saya tak boleh nak cakap. Contoh anak-anak. So, yang next ni, tak payahlah awak nak tengok dia punya ni. Okey, tapi saya tunjukkan juga lah kan. Untuk CLO 1, 2, 3 atas tu tadi, macam mana kita nak buat lecture dengan practical. Maksudnya lab lah.
kuliah dan lab. Kita nilai you all, kita evaluate you all through lecture dengan praktikal. Yang psikomotor tadi, yang CLO2 tu praktikal, maksudnya lab, ya lab. Kemudian yang efektif ni praktikal ataupun kita bagi projek. Assessment method, kita kata untuk yang CLO1 tadi, kita bagi quizzes, test, final exam. Dia semua dalam final exam lah maksudnya soalan-soalan dia. Kemudian kalau yang CLO2 tu untuk psikomotor, kita ada lab presentation. Kan? Kemudian yang ini, yang CLO3 ni kita akan bagi nanti ya. Very soon kita bagi satu tajuk, satu isu untuk you all kupaskan benda tu. Contoh ini you all kena berfikir out of the box dulu. Maknanya kita dah belajar teori, kemudian kita ada satulah masalah dekat sistem power system kita. So you all kena buat macam you all pergi intern lah, ada logbooknya semua kan. Tapi tak adalah banyak sangat. Kita just nak bagi pendedahan, you all buat lab meeting dia, minute meeting dia. Maknanya ini lab minute meeting kan. Macam mana pula bila ada meeting kan, contoh you all dalam group kan. Jadi adalah progress report you all buat tu ya. So kena presentation, kena ada presentation Jadi kita akan beritahu tajuk ni very soon supaya you all ada the whole semester untuk prepare benda ni on your own time. Setuju anak-anak? Makin susah ya. Saya sampaikan ini penyelaras buat dan penyelaras buat hasil perbincangan kami 3 dara pingitan tadi. Itu macam kan. Alright, shall we move? Yang lain tu, yang saya bagi ni yang penting-penting je. Aku nak baca pun. Kalau saya bagi kan contoh lah. Tapi saya dah hantar ya. Alright, so kita masuk dia punya SLT. Maksudnya learning time. Student learning time. SLT. Maksudnya apa yang kita nak belajar the whole semester. For the whole courses ni kita nak belajar apa tentang power. Pertama, dia tulis tu week 1 lah. Kalau ikutkan minggu hari ni lah. Introduction and history of power industry. Saya tak masuk lagi. Tapi tak apa. Benda tu simple saja. Bukannya saya nak mengajar simple-simple kan. Lab ni nanti dia introduce lah. Saya pergi yang bagian teori je introduction to history of power industry. Dia nak cerita tentang yang long time ago tu, bagaimana gaya dia orang generate power. Bagaimana cara dia orang transmit the power. Itu macam compared to nowadays kan. Jadi yang apa LTP ni tak payah, bukan tak payah lah ya. Apa nama ni, dia dah allocate kan berapa jam online ataupun guna teknologi ataupun online, fizikal ataupun online ni hybrid lah ni. Yang ini work nanti saya cakap. Ini lesson plan format terkini. Ramai lecturer awak pun masih blur-blur. Tapi yang penting kita sampaikan apa yang nak diajar. Total learning time you all adalah 4 jam. Yang ujung sekali, di mana non face to face tu, kalau tengok non face to face tu, maknanya independent learning. Maksudnya awak belajar sendirilah selama 2 jam untuk topik yang pertama. 2 jam kuliah, 2 jam belajar sendiri. Jadi dia total kan jadi 4 jam untuk topik satu je. Itu macam ya. So untuk lab dia buat praktikal ni 3 jam. So total dia punya ni 3 jam je lah. Maknanya you all habis kerja dalam lab je. Buat 2 jam buat lab, 1 jam tadi tu buat report. Report, very short report lah. Untuk masuk report tu, data-data you all tu kan yang nak di approve by lecturer yang menjaga lab hari tu. Maksudnya you all dah siap lab tu ya. Itu bahagian lab. Kemudian minggu kedua, structure of electrical power system. Saya kena belajar. Apa itu generation, apa itu transmission. Banyak lagi kena belajar tentang load, distribution, semua kena belajar tu. Tapi 2 je. 2 je untuk ngajar subjek topik tu. 2 je ni kalau saya 20 minit je siap tu. Itu kalau lecturer yang tidak berapa rajin macam saya. Alah, WhatsApp lah. Ha. Tak ada yes. Macam saya cakap seseorang je ni. Padahal 1 laptop, 1 tab. Tak apa, belum sampai.
Sekarang 90. Sabar, Medi. Saya dah lama tak kenal. Okey, baik. Okay. Bagi 5H kata orang kan, contohlah. Aduh. Okey. You ada kenal dengan dekan baru tak? Muda belia je. Dekan tu dulu dia merupakan ketua jabatan mekanikal. So sekarang ni okey, baik. Okay, now kita terus tiap week ada lab. Kalau tengok dia punya lesson plan ni, bawah ni tu laboratory. Itu macam itu, jadi minggu kedua kita start lab. Minggu ni tak ada lab. Minggu kedua kita akan start lab untuk introduction to laboratory safety and equipment. Dalam on paper 3 jam lah. Kalau yang fizikal nanti mungkin tengok video balik. Contohlah introduction lab safety. Sebab kita ada total of 4 lab. Kita kena rotate tau dengan group yang satu lagi tu, awak AB, kita rotate dengan CD. Jadi kita boleh mampu hanya untuk 4 lab. 4 lab 4 lab saja. Okey, kemudian kita belajar untuk week 3. Ini jenis-jenis electrical energy generation. Jadi kalau tengok lecturenya 2 jam, sendiri-sendirinya 2 jam. Jadi total 4 jam lah untuk belajar tajuk tu. Awak akan belajar the concept of energy generated energy by solar, by oil, by nuclear, by hydro. Dan for your information, salah satu daripada solar, oil, nuclear, hydro, wind, tidal ni, dia akan ditanya dalam soalan final. Setiap satu topik tu ada dia punya soalan. Briefly describe how the power is generated by using solar. Jadi bukannya awak sembang. Dia adalah dia punya struktur, dia block diagram dia, label-label sikit nampak menunjukkan awak faham. Itu macam satu soalan 25 markah. Itu macam. Jadi teori of 25 markah ni, what do you expect? Mestilah dia ada lukisan dia kan, contoh. Janganlah sembang sina kena pula online. Dia punya Englishnya very band 10 lagi, bukan band 6 lagi. Dia punya muat dia tu. Katakan. Bila salah tu, orang ni salah tempat ini, orang ni salah tempat yang sama. Wah, hebat ni orang. English tu yang paling hebat tu. Yang saya seronok tengoknya, English. Tak payah ambil muat macam tu. Contoh, ini Tomahan saya dalam bracket Tomahan. Okey, kemudian kita ada minggu ketiga. Macam mana tadi lab tadi? Dia ada tulis itu minggu kedua group B. Awak group apa tadi? A, B. Group awak nanti minggu kedua kan? Group B kan? Group B, A, B. 1, 2, 3, 4. Section 3 dan 4. Kalau group A, hari inilah kali ikut kan? Contoh saya tak tahulah macam mana teknologis Azliza, Puan Azliza yang akan buat nanti tapi just introduction to laboratory punya safety lah. Okey, kemudian masuk week 3 dah habis. Senang kan, nampak senang. Ni teori. 1, N2, N3 teori. Ni masuk, okey dia sambung 2.6, 2.7. Load, week 4 kita akan belajar tentang load. Load kita siapakah? Adakah residential? Ni macam kita lah, macam kita kat rumah ni kan, yang nak domestic use ni. Dan adakah untuk industri? Dan adakah untuk commercial? Dia ada jenis-jenis load ni. Yang maksudnya dia nak distribute kepada load tu, dia tengok siapa yang nak. Itu macam. Okay? Alright. Nampak kan baju-baju kat belakang tu. Saya kan meniaga online baju. Boleh gitu. Saya bekerja abaikanlah. Sajanya nak buat Tomahan tapi tak sampai. Saya sendiri tak sampai. Okey, abaikan tu. Okey, dah masuk week 4 ni. Bila nak break ni puan? Tunggu. Jeng. Tengok ni. Jeng. Okey.
Okay, nak hanger ya. Okay, minggu 5, 6, 7, oh dah macam menari lah. 7 and 8. Itu macam, salah. 5, 6 and 7. Awak tengok berapa jam? 3 jam, 5, itu lap sorry. 2, 4, 6. Oh, ni bukan tak betul lah ya. Maknanya kita akan allocatekan 10 hours. Tapi di sini 6 hours saja untuk basic concept. Yang ini kalau awak tak ambil, degree tak boleh buat. Budak degree kan akan tanya you all juga, macam mana nak kira ni? Itu macam. Sebab dia kena belajar basic ni. Kalau awak tak boleh belajar basic ni, awak tak boleh nak transfer energy pula. Transfer kredit untuk degree. Contohlah, saya dengar power boleh transfer kredit. Saya tak tahu lah kenapa boleh transfer kan. Padahal untuk diploma you all belajar basic je. Tapi bila sebut basic, tengok tajuk, dia sama dengan degree tau. Cuma kupasan degree tu details. Dia gali lagi dalam. Gali. Kita ni sama-sama je. Boleh cedok air tu dengan tangan aja. Tak payah pakai timba. Macam perigi kan. Boleh kau cedok air tu dengan tangan je. Dasar je kata orang. Tapi degree tu gali. Kena pakai gayung timba lah. You all tahu ke timba pun? Generasi Z ni X, Y. Saya generasi X. X, Y, Z. Awak Z. Z ni yang digitalnya. Yang digital punya kan. Contoh digital. Okay. Untuk chapter 5 ni. Mula-mula tu senyum lah introduction. Nombor 3.2 ni senyum lagi. Nombor 3.3 senyum. 3.4 senyum. 3.5 ni senyum sebab tak faham. Yang tak 1 sampai 4 senyum. Wah, celah gigi je kata orang. Masuk 5. Nama pun kompleks. Seram dah seram seram 4.3 dah 4.3 seramnya kan. Tengok berapa keseramannya sampai level berapa ya. Awak tengok kompleks power. Selalu kita belajar power je. Ada kompleks pula. Saya rasa saya dah introduce. Saya ni kadang-kadang confuse kan. Kadang ada satu semester tu saya ajar power dengan saya ajar mesin. Jadi kadang-kadang tertukar. Tertukar dia punya tu. Dia punya patutnya saya ngajar mesin tapi saya bawa nota power. Itu macam tertukar. Kan? Tapi moral of the story-nya saya masih boleh mengajar you all lah. Bukanlah dah nyanyi. Masih boleh lagi insyaAllah. Okay. So, kalau tengok kompleks power ni, yang awak tahu ada berapa power? Itu macam. Janganlah kata Power Rangers. Janganlah kata Power Factor. Jangan awak tahu berapa jenis power yang saya. Apa itu power triangle? Dah, yang ambil mesin kan, Amir? Amir ke siapa? Aziz ada kat sini? Aziz tak ada. Aziz tak nak kelas saya. Tak apa. Yang ambil mesin dengan saya dah tahu power tu ada power triangle. Kita ada reactive power. Kita ada active power. Active dengan kita ada apparent power. Apparent power. Selain daripada tu ni complex power ni. Ini power yang keempat ni. Kat mana dia punya kedudukannya dekat power triangle? Tak ada. Dia cuma olahan daripada apparent power tu. Nanti kita belajar ya. Dah seram ya. Okey, kemudian ada juga lab yang kedua kita masuk. Okey. Kemudian ni masuk minggu ke-6 kita belajar power triangle. Segitiga power. Segitiga kuasa contoh. Kemudian kita akan power flow direction. Ini yang kita akan belajar. Dah masuklah kita nak belajar three phase punya circuit. Balance tak balance, apa yang dinamakan balance, apa yang unbalance, dan macam mana kita nak buat power flow dia. Itu macam dah seram kemudian kita masuk yang lagi the seramus. The seramus of ni tadi 10 hours ni adalah per unit quantities. Di sinilah kita akan belajar one line diagram. Single line diagram. Kita akan belajar reactant diagram. Contohlah nasib baik dah tak boleh nak apa kata? Google Meet dah tak boleh nak record kan? Jadi you all kena
kena datang kuliah lah. Tapi kita cuba usahakan macam mana Nah, no worries. Saya ada sini dan kita boleh berdiskusi untuk chapter-chapter sebab kita ada insya-Allah kita harapkan semuanya dalam keadaan terkawal dan kita boleh buat fizikal Dah boleh buat fizikal tapi boleh separuh-separuh. Jadi kena tengok kelas yang mana yang boleh separuh. Kalau bilik kuliah dekat bilik pembelajaran kat college dia 60 max. Jadi boleh masuk 30 je, 50%. Kan? You all boleh fikir kalau saya nak buat boleh tapi tinggal lagi nanti saya nak ajar ni, lepas tu kemudian saya nak ajar ini pula kan, contoh. Jadi dia buat sistem hybrid. Bila hybrid yang satu tu melalui Google ni je, contoh kan. Yang itu nanti siapa yang pandai boleh tolong saya. Bolehlah kita buat sort of macam teleconference lah, contoh. Okay, itu masalah saya. So kalau tak faham, just let me know. Jangan duduk diam-diam. Sebab saya nak bantu you all untuk semester akhir di kampus ni untuk dapat semua A, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab subjek saya ni boleh A. InsyaAllah. Bukan saya bagi A tu orang kata apa? Saja-saja bagi, tak. You memang deserve it. Amin, insyaAllah. Okey, kemudian kita belajar per unit quantities ni. Saya rasa saya dah explain kan untuk mesin yang itu. Apa nama per unit tu? Per unit ni makna dia unitless. Dia tak ada unit pun. Apa ni puan kiraan tak ada unit? Itu nanti kita akan belajar. Per unit ni Jadi per unit quantities ni maknanya kita boleh apply dekat voltage, kita boleh apply dekat current, kita boleh apply dekat power, kita boleh apply dekat impedance. By the way, by next week you all dah tahu apa beza impedance dan reactant Impedance apa? Tak payah tunggu next week lah. Impedance galangan kan? Betul. Kalau reactant apa? Itu macam check. Faham ke tak faham? Yang itu benda-benda tu basic. Kalau awak tak faham, tak reti nak guna. Bila tak reti nak guna, bagi formula, cetakkan, typekan formula ataupun tuliskan formula depan awak punya answer script tu pun tak boleh guna. Itu macam jadi no worries kalau awak masih lagi bersama dengan electrical power system, insyaAllah benda ni semua awak boleh tahu, insyaAllah So basic per unit quantities, awak tengok basic, semua dia sebut basic ni. Dia bila sebut basic ni maksudnya sebelum ni awak tak pernah belajar. Bila dah ni belajar, bila masuk degree benda ni dah ada, tak sebut basic dah. Basic conversion, basic pertukaran untuk per unit quantities. Maksudnya itu yang dia menjadikan dia unitless, tak ada unit. Bila tak ada unit ni, dia sebagai satu pemalar constant number kan, macam nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia tak ada unit. Contoh kan, jadi dia boleh digunakan. Bila dia tak ada unit, dia boleh digunakan untuk mana-mana calculation. Itu macam kan, kalau kata kita ada unit, contoh kita kira-kira dapat unitnya voltan. Jadi kita hanya boleh masuk formula-formula yang menggunakan nilai voltan sajalah. Tapi per unit ni dia unitless, mana-mana dia kiraan dia boleh masuk. Macam dia constant number kan. Constant number tak ada unit. Awak ada ke constant number contoh 2 ada unit ke? Mana ada kan contoh. Okey. Jeng. Yang jeng ni mana ni? Tak ada tulis tak silap saya week 8 kita test 1. Tak silap saya test 1 kita minggu ke-8. Dan kita orang cadang itu dalam minggu ke-8 tu if possible kita tak buat kelas. Kita cuma let you all prepare for your test 1. Mana minggu ke-8 tu tak ada kelas lah. Tapi di manakah nak ganti waktu pertemuan tu? Tunggu. Okey, week 9. 7 tadi dah 7 kat mana break kita? Ada tapi langgar je ni. Ni bukan saya buat ni, tak apa. Week 9, week 8 dah mula balik, kita slow down. Kita belajar theoretical balik. Electrical energy distribution. Distribution. Jadi week 9 tu, apakah alat-alat ataupun apparatus ataupun equipments
yang ada di bahagian distribution. Ya. Okey. Week 9, dia alat-alat dia. Week ke-10, medium voltage distribution. Kenapa saya nak cakap distribution macam tu ya? Kemudian kita akan belajar tentang sama juga. Kita akan belajar fuses, breakers. Kemudian kita dah ada medium, kita akan low voltage distribution system. Dan kita tak cover bahagian long distance. Ya? Long voltage lah. Long distance lah. Long distance. Okay, ataupun high voltage punya kita tak belajar ya. Okay, high voltage ni tunggulah high bye-bye you all buat kat degree nanti. Dia tak boleh lah semua ambil dekat diploma kan. Nanti degree you all masuk kelas kosong. Tak payah belajar, dah belajar diploma. Dah belajar kat diploma. Itu macam. Okay. Okay, jeng. Lastly but not least, chapter yang terakhir, kita akan belajar tentang fault analysis. Come back to our calculation balik. Nampak itu macam fault analysis. Tapi fault analysis ni kalau nak habaq mai, itu macam kan. Bila awak dah pandai, dah master, dah PhD bahagian chapter 2 tu, yang per unit tu, yang bahagian basic konsep tu, yang fault analysis ni celah jari je. Celah gigi je. Celah gigi je dia keluar. Tak sempat nak fikir, idea tu dah keluar. Itu macam, boleh gitu. Itu dalam bracket tomahan ya. Okey, tak apa. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis fault. Alah, ini jenis-jenis fault. Alah, seronok sangat belajar. Macam orang buat DC machine lagi tu. Jenis-jenis DC machine. Kan, series, compound. Alah, selamba. Senang sangat kan. Contoh. Three-phase fault, line to line fault, line to earth fault. Ni antaranya Banyak lagi jenis-jenis fault yang kita akan belajar. Ni antara-antaranya lah. Kemudian kita ada project consultation. Kita ada yang efektif tadi kan. Tentang projek yang you all kena buat. Kemudian ada example of problem solving. Ni semua jenis yang projek lah. Macam dah ujung-ujung tu. Lebih kepada you all punya projek yang efektif tu ya. Okay. Minggu ke-14, ni presentation. Oops, dah habis. Contohlah, buat-buat terkejut ya dalam bracket, tomahan lagi. Okay, ada nak bantahan ni, ada nak buat spanduk, ada nak buat rapat umum kat sini. For your information saya dalam Google Meet je macam orang tak betul kan. Contohlah di luar saya betul ya. So anything yang you all ada masalah, saya pakai uniform TD HEPA lah. Kalau yang bab-bab selain pada akademik pejabat saya tahu kan. Jadi bila awak ada masalah akademik, saya akan tolak awak ke pejabat timbalan dekan akademik sebelah je bilik saya. Jadi bilik yang selalu saya duduk tu, ruang pejabatnya tu dah macam bilik JKE. Sebab timbalan dekan akademik awak merupakan kita punya Ketua Jabatan Elektrik hari tu, Dr. Faisal ya, Faizal. Dia dah jadi timbalan dekan akademik. Okey. Dan sebelah tu timbalan dekan Hal Ehwal Pelajar, tak silap saya namanya Puan Hajah Ziana sebenarnya. Dia tu insya-Allah aku available. Insya-Allah ya. Jadi masuk tu awak nak buat ke kiri, ke kanan, bila masuk pintu tu ke kanan Hal Ehwal Perasaan murid-murid ataupun pelajar. Kalau terus saja Hal Ehwal Akademik Pelajar. Kalau tak ada yurannya, pelajar ni ada masalah yuran lah Kak Ziana, kata Dr. Faizal. Okey, masuk dekat bilik TD HEPA itu macam. Ya, jadi kat situ je awak berlega nak memudahkan. Tapi saya sampai bulan 7 saja, insya-Allah. Dr. Faizal 2 tahun. Itu macam dia baru je lantik 1 Mac hari tu. Okey. Alright, itu good to know. Bukan you must know. Itu knowledge yang you good to know. Bukan you must know. Dia tak ada tertakluk dalam mana-mana soalan final yang saya explain tadi ya. Okey, tak apalah, tak ada ha-hu-ha-ha. Okay, tak apa. Kemudian habislah sebenarnya kan tadi, dah 14. Itu macam tak ada soalan, tak ada bantahan, tak ada rapat umum. Kita pergi kepada analysis ataupun evaluation for you untuk the whole semester. Dia ada apa yang bunyi tadi? Ada ni ada tab, ada laptop, ada handphone. Apa lagi kat handphone ni?
jam-jam ni lah dan hantar WhatsApp. Sekejap ya. Sorry typo. Okey, tak penting. Saya biar dia green dulu. Jangan tu. Nanti kan blue tick. Orang kata tak balas. Okey, untuk quizzes. Kalau kelas saya. Kan. Tiba-tiba je saya nak buat quiz. Kalau ramai tak masuk. Contoh. Kita ada 9. Oh, dah tinggal 89. Ini nak buat quiz ni. Tadi 93. Ini dah tinggal 89. Mana perginya? Contohlah ini pada masa saya. Tapi quiz saya bukanlah kena prepare apa-apa. Cuma you all kena pay attention dalam kelas. Mungkin quiz saya tu bergantung pada kelas punya lecture hari tu ya. Apa nama tu? Okay, kalau katalah you all dalam 90 orang ni kan. Saya tengok dalam 3 orang ataupun 3 orang lah kalau tak mari, kita akan buat pop quiz. Dalam quiz lah. Pada muka yang tak datang tu. Okay, setuju? Ada bantahan? Ada dapat umum? Tak ada. Kemudian kita ada test 1 and test 2. Test 1 minggu ke-7, test 2 minggu ke-13. Tu macam 10% je kan. Teori-teori. So quiz pun teori. Kemudian kita ada lab. Lab ni ada lab report, lab presentation, lab minute meeting. Ini kan apa totalnya? 25 untuk lab saja. Minggu ke-3 sampai minggu ke-10. Banyak masa kan? Boleh fikir. Tapi lepas minggu ke-10 tu, awak ada kena prepare untuk projek lah. Yang ada presentation tu. 10 sampai minggu 14. Saya tahu ini baru kelas power banyak lagi kelas yang awak mungkin akan berhadapan dengan kelas projek kita tengok dulu kalau banyak sangat kita akan fikir cara you all bukan robot kan. Okay, yang ini yang paling you all tunggu-tunggu dan yang paling you all dambakan kan. Kalau tak lulus ni tak pergi intern contohlah. Intern ke? Yalah betul lah. Intern. Contohlah kan. Final examination 40%. 40%. Kita ada 5 topik dan kita akan tanya dan you all boleh pilih nak jawab mana. Nak jawab 4 daripada total question lah. Pilih 4 je. Student banyak suka jawab teori. Tapi teori bayangkannya satu soalan 25 markah. Mesti kita nak detail kan. Kalau calculation, kalau daripada atas awak dah salah, mungkin akan kesalahannya tu akan terbawa sampai ke jawapan final kan. Tapi jalan betul, kadang-kadang jawapan yang betul tu 1 markah je. Jalan tu yang kita nak tengok. Kan kadang-kadang you all pakai sampua kan dalam kelas. Memanglah kadang-kadang tak accurate. Kena pula nak 2 decimal places kan. Pakai sampua. Mana boleh kan contoh. Contoh Okay. Okay, yang lain tu tak apa-apa kat sini. You all baca sini. Ini dia punya persen je lah. Yang basic-basic saya dah explain. Yang ini pun lagi just good to know. Dan design oleh Dr. Zainal. Dan ini kita punya ketua jabatan yang baru. Kalau kenal, teknologis Sabani. Saya panggil Cik Sab je. Kenal? Ada sesiapa kenal Cik Sabani? Kan kita punya ketua jabatan yang baharu. Okey. Kemudian edisi 5 semakan ketiga, page 6. That's it. Saya tak biasa ngajar kelas 2 jam tau sebenarnya. Saya biasanya 3 jam tu okey-okey lah gitu kan. Pamak kan. Okey anak-anak. Hari ni saya tak prepare attendance. Tapi saya tahu dalam 93 tadi. Yang masuk tadilah. Walaupun masuknya just nak dia scan gate. Lepas tu dia tak duduk pun. Tak apa. At least dia nak masuk kan. So petang ni yang kelas 1, 2 kita tak ada kelas lah. Saya dah bawa ke sini. Lagipun pukul 2 saya ada meeting dengan dekan. Tu yang saya bawa. Itulah kerja saya.
Kan itu sebab saya awak kena bersedia lah anak-anak ya, jangan nak apa kata buat facial pula dekat saya punya kereta geram dengan puan ni, kita facial kan kereta puan kat parking A4 tu, ambil pasir zap facial, awak buat facial salah balakan saya punya kereta. Contoh kereta saya ada 3, bukan nak riak, wajah satu, rondo satu, CRV satu, boleh nak facial yang mana, carilah. Contohlah kan, kereta ni kadang-kadang studentnya lagi mahal kereta dia, tak apa, sama je bergeraknya, yang bergerak roda, bukan dia ada kepak pun. Betul tak anak-anak? Mana saya dah kehabisan ilmu. Amir Lokman, Aziz tak ada Ya saya. Aziz ada puan. Ada? Tak Ada, pernah ada. Aziz. Aziz, munculkan dirimu Aziz. Jomlah kita lepak-lepak kat tepi-tepi dewan tu. Bosan lah. Tepi-tepi dewan tu jogging sama-sama, contohlah. Nanti siapa rajin buat jemput-jemput kat rumah saya kan. Nantilah lepas 1 April. Malas lah buat sendiri, gelak Boleh sendiri. puan, Okay. boleh puan. Anything? May, sekejap ni off topic Dr. Faizal ada kontak tak untuk agihan baju bengkel? Ada puan, ada. Ada bila tu? Dalam minggu depan akan berbincang lah untuk pelaksanaan. Sudah dah mula tanya kan? Bila nak dapat. You all bayar berapa tu hari tu? Bukan you all, junior kan? Junior. Bayar berapa tu? 50, 60? Dalam 50-60 lebih macam tu puan. Sebab tak penuh dekat bilik TD tu. Sebab ada student tanya bila nak, dia dah bayar tapi tak dapat lagi. Kata macam belum diagihkan lagi, kata. Okey, kalau tak ada apa-apa anak-anak, untuk kita punya salam perkenalan dari Puan ZCR, ini sajalah untuk lesson plan. Ada soalan tak nak tanya? You all, insert delete sampai bulan 3, sampai minggu ketiga tak silap saya. Ke minggu 2, tak ingat saya. Insert delete lah. Tapi macam you all kan, macam mana susah pun. Sebab lab ni, kejap. Lab tadi, okey. Lab maknanya kan, kalau final, sekejap, saya nak tengok. Lab berapa persen? Lab 25% ya tadi Yang lain tu coursework lah Maksudnya final 40, yang lain tu yang saya dah bagi-bagi tadi ni kan. 5%, 25% ni untuk quiz dengan test. Lepas tu projek 10, lab 25 dan final 40. Jadi you all boleh maksudnya selain pada coursework, you all ada projek 10 dengan 35%. 35% untuk lab je. Maksudnya yang tak ada melibatkan chapter. Maksudnya 35% untuk hands-on. Maknanya 65% untuk coursework. 40 saja final. Jadi you all boleh apa kata? Rancang lah. Bukan maksud saya merancang untuk 100%. Tetapi takut kan you all risau theoretical macam tak boleh nak cantik sangat result dia. You all ada lab. Lab tu pulen betul-betul. Ada 35 markah tu termasuk projek. Itu kan. Jadi kalau 35 markah tu kalau dapat dalam 30, tinggal 10% aja lagi untuk dapat lulus. Betul tak? Jadi awak tak payah extend. Itu macam. Tapi subjek power ni insya-Allah lah insya-Allah mudah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih kerana bersabar dengan saya. So untuk yang grup petang ni kita tak ada kelas, kita dah bawa kemari. So nanti minggu depan saya akan buat attendance. Mana yang datang sign, mana yang tak datang jangan sign lah ya. Okey, itu saja daripada saya. So stay healthy and safe. Jaga diri anak-anak Itu saja daripada saya. Kalau tak ada persoalan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih puan. Bye-bye. Selamat sarapan. Thank you, madam. Kejap.